Jadi untuk tokoh yang pertama iaitu Plato. Okey, mari kita kenalkan dulu lebih dalam siapakah Plato ini. Okey, nama asli beliau ialah Aristocles. Tempat lahir beliau di Athena. Beliau bercita-cita menjadi orang negara sejak muda, tetapi disebabkan politik ketika itu terdapat halangan, jadi beliau tidak dapat kesempatan untuk beliau mengikuti jalan beliau ingini. Seterusnya, beliau diberi nama Plato oleh gurunya kerana tubuh paras yang elok dan juga muka raut yang tegap. Okey, untuk seterusnya, beliau ni seorang falsafah Athena semasa zaman klasik di Yunani kuno. Beliau juga seorang pengasas sekolah pemikiran Platonis dan institusi pengajian tinggi yang pertama di pantai barat. Beliau juga merupakan keturunan bangsawan aristokrat dan akhir sekali beliau merupakan guru kepada Aristotle. Seterusnya, pandangan Plato terhadap manusia. Menurut beliau, dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Jadi apa yang saya fahami dapat diterangkan bahawa maksud beliau adalah ilusi ni hanyalah angan-angan sekiranya kita tidak melakukan apa-apa. Okey, untuk seterusnya, menurut beliau manusia itu merupakan jiwa atau roh, sedangkan badan pula atau raga merupakan alat yang sangat berguna di suatu waktu yang akan datang. Beliau terdapat 3 jenis pemikiran. Yang pertama, dalam etika ni dapat diterangkan tujuan kehidupan merupakan kesenangan dalam kehidupan jika kita ni melakukan sesuatu yang disukai. Sebagai contohnya, kita suka membantu orang menjadi senang. Jadi dengan membantu orang itu, kita boleh jadikan sebagai tujuan untuk kehidupan untuk kita. Bukannya seperti memuaskan nafsu yang akan berdampak buruk pada diri sendiri. Okay, untuk seterusnya, pemikiran tentang idea. Dalam idea ni, Plato ingin menampakkan jiwa keberanian dan keadilan beliau yang telahnya pelajari oleh gurunya yang dihormati. Okey, untuk akhir sekali, pemikiran tentang politik. Dalam politik ini dapat diterangkan sesebuah negara ni tidak akan terbangun dengan sendiri melainkan kerjasama dari semua pihak. Dan untuk seterusnya, pemimpin yang adil membawa keamanan bagi sesebuah negara. Jadi apa yang diterangkan itu betul lah. Sekiranya tidak ada semua yang perkara tersebut, kemungkinan buruk memang tidak akan terjadinya sesebuah negara itu. Jadi itu saja ulasan daripada saya untuk tentang tokoh Plato ini. Jadi untuk tokoh seterusnya akan dibentangkan oleh Muhammad Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Muhammad Abdul Basir. Nombor pendaftaran di 17 DSB 20 F 2026. Okey, kami membincangkan tajuk tokoh pemikiran etika dan peradaban. Tokoh yang saya pilih adalah Ibnu Khaldun. Untuk biodata Ibnu Khaldun, nama yang diberi Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Hasan bin Khaldun, keturunan Khaldun yang berketurunan Arab Selatan yang pernah menetap di Serbia, Itali dan Spanyol. Lahir pada 27 Mei 1332 Masehi di Tunisia dan meninggal dunia pada 17 Mac 1406 di Kahira, Mesir. Pendidikan ilmu Al-Quran, Al-Hadis, perundangan Islam. Berpendidikan ilmu Al-Quran, Al-Hadis, perundangan Islam, kesusastraan, falsafah, bahasa dan matematik. Beliau adalah pakar sains pada tahun 1332 hingga 1365 Masehi. Sumbangan Ibnu Khaldun kepada dunia. Pertama, beliau adalah bapa ekonomi Islam. Kedua, sebagai budayawan. Ketiga, penglibatan dalam aktivitas sosial dan politik. Keempat, bidang ilmu dan pemikiran Islam. Kelima, karya agung Ibnu Khaldun, iaitu buku yang dihasilkan oleh beliau. Keenam, pengasas falsafah sejarah. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan penglibatan dalam aktiviti sosial dan politik. Beliau pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan Andalusia.
banyak menyandang jawatan penting seperti Setiausaha Negara di Istana Sultan Abdul Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Annan. Antara lainnya anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fez, Maghrib, Duta Granada, Perdana Menteri Bughi dan Ketua Hakim Qadi Al-Duha. Jawatan tersebut memberi peluang untuk berkhidmat kepada negara dan lebih berkesan. Yang kedua, saya ingin menerangkan berkaitan dengan bidang ilmu dan pemikiran Islam. Beliau berjaya menganalisis sejarah dan aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Beliau memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan rohani dan jasmani. Beliau adalah merupakan pelapor kepada pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Para sarjana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana, tema-tema seminar, bengkel, persidangan ilmiah, judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. Sebuah anugerah ilmiah yang berprestasi dinamakan sepenuh nama beliau, iaitu Ibnu Khaldun Chair of Islamic Studies di University America. Namanya diabadikan di dalam sebuah universiti di Jakarta, Indonesia, iaitu University Ibnu Khaldun. Yang ketiga pula, saya ingin menerangkan berkaitan dengan karya agung Ibnu Khaldun yang diberi tajuk Al-Muqaddimah, merupakan karya agung Ibnu Khaldun dalam bidang persejarahan. Mengikut B. Lewis, buku ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang penting, dan buku ini dapat membantu ahli sejarah dalam menghasilkan kajian yang benar dan ilmiah. Buku ini membahaskan secara terperinci tentang sejarah dan persejarahan. Buku ini setebal lebih kurang 700 helai muka surat. Buku Mukaddimah ini dibahagikan kepada 6 bab. Kandungannya ialah: bab 1, risalah umum tentang masyarakat pertumbuhan umat Islam, umat manusia. Bab 2, kehidupan desa masyarakat Badui atau primitif. Bab ketiga, mengenai negara, pemerintahan raja dan institusi khalifah. Bab keempat, tentang perkembangan kota-kota dan negeri-negeri serta cara membezakan antara satu kota dengan kota yang lain. Bab 5, ekonomi penduduk sesuatu tempat. Bab yang keenam, cara mempelajari ilmu pengetahuan dan pendidikan. Isi kandungan buku ini juga terbahagi kepada bahagian asasi dan tidak asasi. Bahagian asasi iaitu disiplin falsafah, falsafah sejarah dan falsafah sains sosial. Bahagian tidak asasi iaitu geografi, kebudayaan, politik, agama, peradaban dan ilmu pengetahuan. Buku ini juga adalah sumbangan yang agung dalam bidang persejarahan yang merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami pola perubahan yang berlaku kepada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini juga menjadi suatu bahan kajian yang menarik kerana pendekatan yang rasional, kaedah serta perbahasan yang analitikal dan terperinci. Yang keempat pula yang ingin saya terangkan berkaitan dengan mengasas falsafah sejarah. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi, perasaan setia kawan dan pemberontakan sehingga mengakibatkan terbentuknya kerajaan, negara dan rakyat, wujudnya pelbagai kegiatan dan pekerjaan manusia sebagai aspek ilmu pengetahuan dan pertukangan. Dan secara umumnya,
berkenaan semua perubahan yang dialami oleh manusia. Secara ringkas, daripada definisi di atas, sejarah dan masyarakat adalah sesuatu kesatuan yang mempunyai kesamaan realiti yang berhubung kait antara satu sama yang lain. Konsep ini berbeza dengan pendapat Herodotus, seorang ahli sejarah Yunani, yang mengatakan bahawa Tuhan telah campur tangan secara langsung dalam menentukan sejarah manusia. Bukan manusia, iaitu sendiri yang menentukan sejarahnya. Ibnu Khaldun, beliau juga telah menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Contohnya, apabila mengkaji sesuatu peristiwa kebangkitan dan kejatuhan sesebuah kerajaan, seseorang individu perlu memastikan penglibatan sebab dan akibat kejadian itu berlaku. Keadaan ini menunjukkan hubungan secara langsung antara sebab dan akibat. Menurut beliau, manusia sendiri menentukan sejarah kecuali mereka yang melanggar hukum Allah, sama ada hukum tersurat dalam wahyu atau tersirat dalam hukum alam, akan ditentukan oleh Allah. Beliau juga berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Beliau menggariskan 4 perkara yang perlu dilakukan sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Pertama, membandingkan antara peristiwa-peristiwa dengan berdasarkan kaedah sebab dan musabab. Yang kedua, mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Yang ketiga, mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Yang keempat, mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku. Yang kelima pula yang ingin saya terangkan adalah sebagai budayawan. Beliau merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Beliau mengaji kesusateraannya dengan Syekh Muhammad Bahr di Tunisia, dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam bersyair. Banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibnu Khaldun dalam bidang syair jelas kelihatan dalam karyanya Al-Muqaddimah apabila beliau membahaskan tentang syair Arab. Perkara yang keenam yang saya ingin terangkan adalah bapa ekonomi Islam. Ibnu Khaldun juga dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistis. Teori yang dikemukakan beliau jauh lebih terdahulu dari teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi barat seperti Adam Smith pada 1723 hingga 1790 dan David Ricardo 1772 sehingga 1823. Beliau telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, hardworking, kerjasama, kesederhanaan dan fairness. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Beliau melihat manusia sebagai memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi. Manusia perlu menjauhi perbuatan jahat, sebaliknya perlu mengikut ajaran Islam dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Beliau juga mengemukakan teori bahawa perekonomian sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia ada. Faktor buruh masih dianggap faktor terpenting dalam proses pengeluaran. Beliau juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barang yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap produktif. So, kesimpulannya, beliau merupakan seorang sarjana Islam yang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang kajian beliau. Beliau sangat disegani oleh sarjana Islam dan Barat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syir'ain binti Abu Khari, nombor matrik 17 TSP 20F2008. Saya ingin membentangkan tentang seorang tokoh Islam yang bernama Al-Biruni.
Beliau digelar sebagai Ustaz fil Ulum, iaitu guru segala ilmu. Nama sebenar Al-Biruni ialah Abu Al-Rayhan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni. Beliau dilahirkan di Birum, Turkistan pada tahun 362 Hijrah. Beliau meninggal dunia di India pada tahun 447 Hijrah. Kerjaya Al-Biruni ialah sebagai seorang ilmuwan Islam yang terkenal. Karya Al-Biruni ialah astronomi, astrologi, ilmu bumi, optik, sosial dan sejarah. Bidang ilmu Al-Biruni pula ialah sebagai seorang guru agama dan cendekiawan Islam yang jujur dan objektif. Selain menguasai beragam ilmu pengetahuan, Al-Biruni juga fasih dalam beberapa bahasa seperti bahasa Arab, Turki, Persia, Sanskerta, Yahudi dan Suria. Dia juga kerap bertukar fikiran dan pengalaman dengan Ibn Sina, iaitu ilmuwan besar Muslim lainnya yang begitu berpengaruh di Eropah. Al-Biruni menduduki jabatan terhormat sebagai penasihat sekaligus pejabat istana bagi pengganti Emir Ma'mun pada tahun 1017 Masihi. Pada tahun 1017 Masihi sehingga 1030 Masihi, Al-Biruni berkesempatan melancong ke India. Selama 13 tahun itu, dia mengkaji selok-belok India sehingga melahirkan apa yang disebut Indologi atau studi tentang India. Dia mengorek dan menghimpun sejarah, kebiasaan, keyakinan atau kepercayaan yang dianut masyarakat di sebenua India. Sumbangan Al-Biruni terbagi kepada 4, iaitu astronomi, geometri, bidang sejarah dan bidang mineralogi. Dalam segi astronomi, dia telah menulis risalah tentang planisfera dan armillary sphere. Beliau menegaskan bahawa bumi itu berbentuk bulat dan menduga bahawa galaksi Milky Way atau Bima Sakti sebagai kumpulan sejumlah bintang. Pada 1031 Masihi, dia merampungkan ensiklopedia astronomi yang sangat panjang yang berjudul Kitab Al-Qanun dan Al-Mas'udi. Dalam bidang geometri, dia mencipta angka-angka India dengan menggunakan angka kosong. Dia menyelesaikan berbagai-bagai persoalan matematik dan geometri dan menentukan garis bujur dan lintang bumi. Hasil penyelidikan beliau ini termasuklah maklumat tentang hakikat perjalanan cahaya jauh lebih laju daripada perjalanan bumi. Dalam bidang sejarah pula, penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, iaitu Chronology of Ancient Nation, dan akhir sekali ialah dalam bidang mineralogi. Dalam bidang ini, beliau telah menulis kitab yang berjudul Al-Wahir Jah atau Book of Precious Stones yang menjelaskan beragam mineral. Dia telah mengklasifikasikan setiap mineral berdasarkan warna, batu, kekerasan, kepadatan serta beratnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hai. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Zaidi. Okey, hari ni saya nak cerita tentang tokoh yang bernama Al-Farabi. Nama beliau adalah Abu Nasir Muhammad Ibni Muhammad Al-Farabi, atau nama gelaran beliau pada ketika dahulu adalah Al-Farabius. Saya tak tahu apa makna dia, tapi ya, gelaran dia pada ketika dahulu adalah Al-Farabius. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 872 Masihi di Faryab, Khorasan, dan dia wafat pada tahun 950 Masihi di Damsyik. Dan beliau ini juga adalah etnik daripada etnik Turki ataupun bangsa Turki. Ya. Dan beliau ni juga hidup pada zaman kegemilangan Islam yang pada ketika itu ramai ulama-ulama yang terkenal dan pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal, termasuklah Al-Farabi, Abu Nasir Al-Farabi. Ya. Okey. Beliau ni ada minat yang begitu banyak, dan saya cari dan saya jumpa ini minat utama. Okay, minat utama
dia adalah metafizik. Minat fizik, beliau ni falsafah politik, beliau juga minat dalam falsafah politik. Okay, beliau juga minat muzik. Saya rasa beliau ni adalah seorang pemuzik. Okay, beliau juga minat sains dan beliau juga minat etika. Okay, serta beliau ni minat dalam perkara-perkara mistik. Tapi sebenarnya banyak lagi benda yang beliau minat. Okay, beliau ni juga ada mengeluarkan beberapa karya popular, okay, seperti The Great Book of Music dan Classification of Rhythm. Tapi sebenarnya ada banyak lagi yang karya beliau keluarkan, tapi saya lupa. So, anak-anak muda sekarang kalau terkenal Al-Farabi, beliau adalah seorang katakan ahli-ahli sains Islam juga. Boleh katakan begitu. So, itu saja bagi saya. Kita jumpa pada konten yang akan datang. Bye. Assalamualaikum, nama saya Nuridin Safiah binti Ismail. Nombor kad matrik 17 DSB 20F2019. Saya ingin membincangkan tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina atau nama sebenarnya ialah Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Dilahirkan pada 980 Masihi di Ashana, Bukhara, Uzbekistan. Eropah memanggil beliau Ibn Sina atau digelar sebagai bapa perubatan moden. Ketika beliau berumur 10 tahun, beliau telah berjaya menjadi seorang tahfiz Al-Quran, menguasai ilmu tasawuf, fiqh, tafsir dan usuluddin. Pada umur 14 tahun pula, beliau sudah menguasai ilmu yang mengatasi gurunya sendiri, iaitu Abu Abdullah An-Natli. Di usia 15 dan 16 pula, beliau sudah menguasai bidang semua cabang ilmu sains, seperti ilmu hisab, fizik dan kaji bintang. Tak lupa juga dengan falsafah, politik dan kedoktoran. Beliau digelar Al-Syekh Ar-Rai, iaitu guru para raja. Manakala dalam bidang kedoktoran, beliau digelar Raja para Doktor, Raja Ubat. Beliau mula mengembang bakat dalam bidang kedoktorannya apabila berjaya mengubati ramai orang. Antaranya ialah termasuk Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang menghadapi penyakit misteri. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina ialah orang pertama yang membuat kajian tentang penglihatan dan fungsi mata. Selain mengkaji, menemui banyak penyakit-penyakit baru yang berpunca dan kaedah rawatan serta kajian rangkuman dalam penyakit, menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai jenis penyakit dan mencipta bius balah. Beliau juga telah mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan, pijagari dan alatan pembedahan lain serta mencipta kaedah pemerhatian dan analisis dalam bidang perubatan. Antara penemuan penyakit yang dikaji oleh Ibnu Sina ialah jangkitan virus seperti TB dan penyakit seperti rubella, alahan, cacar, penyakit jiwa dan sebagainya. Berdasarkan falsafah, ilmu perubatan kembang maju sehingga kini. Ibnu Sina banyak membuat analisis tentang pelbagai penyakit, menyenaraikan lebih kurang 760 jenis penyakit dan kaedah merawatnya. Ibnu Sina banyak meninggalkan karya yang ditulis beliau. Semuanya tidak kurang 250 buah buku, kebanyakannya berbahasa Arab. Adapun kematian Ibnu Sina pada umur 58 tahun menjadi satu kehilangan yang besar kepada umat Islam dari segi ilmu perubatan. Semua kaedah rawatan ilmu beliau terus berkembang seluruh pelosok dunia pada hari ini. Sekian, terima kasih.